wahai Abang Abdullah, dia kata saya nak pelekat lah bekah tu, bekah dia tu. Bekah dia zaman itu orang pakai seperti tanduk, ataupun dia buat macam apa ni, gelah kalau dia guna, gelah dia buat isak, isak darah yang ditoreh-toreh pada ketika bekam. Itu mihjam. Saya nak pelekatkan, kata dia, mihjam, bekas yang menampung darah bekam tu. Qala wallahi, orang tu pun kata, Allah, kata dia, saya ni kalau kena lalak pun kena, ataupun kalau kena kain pun sakit dah. Berasa berat dah, sakit. Kalau panggil nak toreh pula tak tahulah. Tapi bila Jabir tengok dia tu sudah letih, jemu, dan penat dah dengan apa yang dia alaminya itu, dia pun kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah ada kebaikan pada mana-mana ubat kamu, maka ianya terletak pada syartati mihjam, iaitu pada turesan mihjam, pisau tukang bekam itu, ataupun syarbah min asal, terletak pada minum madu, au lad'atin binar, ataupun dengan selaran api. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak suka memakai ataupun menggunakan kai, stereka ataupun besi panas untuk berubat. Qala faja'a bi hajjam, dia pun marilah budak tu, marilah tukang bekam tadi. Fa syaratahu, dia pun torehlah. Syarata ni mana? Irih ataupun toreh tempat yang berkenaan itu biar keluar darah. Fa dhahaba anhu ma yajidu, lepas tu hilallah kalau dia duduk alami, dia duduk derita itu, hilal. Lepas tu kita saat ni sedua hadis sudah baca dah, nak tengok terlebih dahulu hak Imam Nawawi kata, hak Imam Nawawi sebut dalam syarah dia berhubung dengan hadis ni. Hak mana-mana ada syarah Imam Nawawi tu boleh tengoklah, dan tidak nak baca, nak ambil isi dia aja. Dia kata dalam hadis ini ada isyarat, itu yang pertamanya, pengajarannya kepada elok kita berubat, galakkan berubat, ada dalam hadis ini. Inilah mazhab ashabina, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, jumhur salaf, dan kebanyakan khalaf. Lepas tu dia sebut, Qadhi Iyad ada berkata berhubung dengan hadis-hadis ni, dalam hadis ni ada banyak pengajaran berupa ilmu agama dan dunia. Dan hadis ini juga menunjukkan kebenaran ilmu perubatan itu, dan keharusan berubat secara umumnya, keharusan tatabbub, yakni berubat, merujuk kepada tabib, doktor, secara umumnya dalam penyakit, dan istihbabi bil umuril madhkurah, dan elok menggunakan benda-benda yang disebutkan tadi. Kalau disebut tadi madu gapo tu, hadis ini juga menolak pendapat orang yang tidak mahu menerima berubat ni, tasir berubat, min ghulatis sufiyah, dari kalangan ahli-ahli tasawuf yang melampau, kata dia. Ahli tasawuf yang melampau, dia kata apa dia? Kullu syai'in biqada' wa qadar, fala hajata ila tadawi. Semuanya berlaku dengan takdir Tuhan, tak perlu berubat. Ini orang tasawuf hak melampau. Jadi Imam Nawawi kata hadis ini menolak pendapat hak lagu tu. Tidaklah, bahkan kena berubatlah. Hujjah ulama-ulama ramai-ramai ni ialah hadis-hadis ni lah. Mereka beriktikad, kita semua beriktikad bahawa Allah Ta'ala itulah yang menyembuhkan
Dan berubat itu juga termasuk dalam takdir Allah. Takdir termasuk dalam takdir juga tu. Hak ni serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berdoa, suruh perang dengan orang kafir, suruh buat benteng, berada di dalam benteng, dan dan suruh kita menjauhkan diri daripada membinasakan diri. Sedangkan semuanya ajal gapo dia kita tu tidak berubah. Tidak berubah hakikat dia dalam ilmu Tuhan tu serupa je ke mana-mana pun. Tapi dia suruh juga. Itu sebagai ikhtiar daripada kita. Dan takdir hak Tuhan sudah tentukan dalam ilmu dia tu, tidak dulu tidak kemudian, sudah tetap dah tu. Daripada waktu dia. Dan pasti berlaku apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT itu. Tahu dah tu. Tapi dia suruh juga. Suruh berdoa, suruh gapo tu. Itu termasuk dalam ikhtiar. Wallahu a'lam. Lepas tu dia petik pula. Ni Imam Nawawi pun bukan sebelum pada dia ni ada ramai dah orang yang buat syarah Muslim ni, dia rujuk pada waktu itulah. Wa qala al-Imam Abu Abdullah Al-Maziri. Abu Abdullah Al-Maziri dia kata Imam Muslim sebut banyak hadis berhubung dengan perubatan dan rawatan ini banyak. Tapi ada juga orang-orang yang ada penyakit dalam hati dia, kritik sebahagian daripada hadis itu, kata dia. Faqala al-atibba, dia kata al-atibba mujmi'un, semua doktor sepakat mengatakan madu itu mushil. Jadi ubat macam mushil ni pencahar, menyebabkan cerah perut lah, mushil. Fa kaifa yusafu liman bihil ishal, bagaimana munasabah diberi rawatan kepada orang yang cerah perut tu dengan beri madu pula. Dia kata ada orang kritik. Dan mereka juga sepakat mengatakan menggunakan air, orang demam guna air sejuk ni bahaya, boleh membinasakan dia. Sebab apa? Dia dengan sebab mandi tu jadi menutup liar-liar roma dia tu, kata dia. Dan menyebabkan panas itu tertahan di dalam tubuhnya. Dan kepanasan itu terbalik masuk ke dalam pula, kata dia. Dan ini boleh menyebabkan kebinasaannya. Mereka juga menafikan, menolak rawatan zatil jam. Ini hadis-hadis yang kita baru ni sudah terjemah dah semua sampai habis tu. Ada kan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berubat zatil jam, sakit dalam dada ni, dengan guna qustul hindi tu. Dia kata doktor-doktor juga membantah, tidak menerima rawatan zatul jam dengan menggunakan qust. Ma'a ma fihi min al-hararati syadidah, sebab qust ini ialah bahan yang sangat panas. Mereka berpendapat itu bahaya pada pesakit. Ni dia mari hak doktor-doktor hak zaman dia ada kata begitu. Qala al-Maziri, lepas dia mari hak doktor kata tu, Maziri kata pula lah, Imam Nawawi nukil ini. Wa hadha alladhi qalahu hadha al-mu'tarid jahalatun bayyinah. Ni hak dia kata lagu ni orang yang membantah lagu ni sebenarnya jahil, telajak jahil, kata dia. Bahkan doktor hak lagu ni serupa dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lah, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Serupa dengan hak tu, mereka mendustakan sesuatu yang mereka tidak mengetahui habis tentangnya. Tak tahu habis, lepas tu duk kata tak betul. Serupa itulah. Kita nak hurai hadis-hadis yang tersebut itu di sini. Lepas tu dia kata qauluhu sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Bila ubat itu menepati, asaba yusibu, tepat, kena betul, tepat, menepati, penyakit jadi sembuhlah. Sembuhlah pesakit itu biiznillah, dengan izin Allah. Hadis ini di dalamnya ada keterangan yang nyata, kata dia. Sebab apa? Telah maklum bahawa doktor-doktor mengatakan